السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim, surah Ali Imran ayat 102. Muslimin sidang Jumaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan, marilah sama-sama kita mempertingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan dapat kejayaan sama ada di atas dunia ini ataupun di akhirat kelak. Dan sama-samalah kita memperbanyakkan bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati di dalam Islam. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, rezeki ialah bahagian agihan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya. Ia datang dalam pelbagai bentuk, sama ada pemakanan, kesihatan, pemikiran, ilmu dan sebagainya. Rezeki hanyalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mati kecuali selepas rezeki kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim, surah Az-Zariyat ayat 58. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang maha memberi rezeki dan yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Muslimin yang dirahmati sekalian, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mukjizat hingga hari kiamat, telah menyatakan kepada kita pedoman-pedoman bagaimana untuk memurahkan rezeki. Bagaimana cara untuk Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita. Di antara pedoman Al-Quranul Karim firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim, surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Muslimin sidang jemaah yang berbahagia, takwa ialah kita melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Itu ialah takwa yang sering diulang setiap minggu oleh khatib yang berkhutbah atau yang membaca khutbah. Menjadi satu rukun dalam khutbah Jumaat untuk berpesan kepada yang hadir dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ialah kita melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Selagi mana banyak kita melakukan takwa, banyak kita melakukan ibadah, tuntutan yang disuruh kepada kita, maka selagi itulah Allah Subhanahu wa taala akan memurahkan rezeki kita. Dan jika sekiranya kita banyak melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezeki kita. Walaupun banyak punca sumber pendapatan yang kita ada, tetapi ia tidak membawa keberkatan kepada kita, bahkan kita merasakan ia sesuatu yang tidak cukup. Walaupun banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana rezeki itu merupakan rezeki yang haram. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, ayat ini jangan dijadikan sebagai pelaris di dalam kedai-kedai makan ataupun kedai-kedai runcit. Banyak dalam kalangan kita orang Islam Melayu menjadikan ayat ini sebagai ayat pelaris. Diletakkan di dalam frame cantik-cantik, diletakkan dalam kedainya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dengan harapan supaya rezekinya menjadi murah dan kedainya laku. Muslimin yang dirahmati sekalian, sesiapa yang melakukan begitu, menjadikan mana-mana ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris, maka ia telah melakukan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Bukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, tetapi Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberi rezeki kepada kita. Jika sekiranya kita meletakkan berkeping-keping pun ayat ini digantung di dalam kedai kita, tapi jika sekiranya kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi keluasan kepada kita. Kita letakkan berapa banyak pun ayat ini dalam gedung kita, tetapi kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjaga salat, kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, tidak menutup aurat, tidak reti baca Quran dan sebagainya. Maka ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja ini tidak akan sedikit pun memberi kesan kepada kita. Sebab ayat itu bukan memberi kesan, tetapi yang memberi kepada kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memurahkan rezeki kita, bukan menggantungkan ayat ini di kedai-kedai kita. Muslimin yang dirahmati sekalian, yang kedua antara panduan Al-Quranul Karim untuk memurahkan rezeki ialah kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar artinya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selepas kita melakukan dosa ataupun tidak melakukan dosa, kerana kita sentiasa terdedah dengan dosa dan maksiat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, apabila kita melakukan dosa, maka dosa itulah akan menghalang rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka apabila kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar tadi akan menghapuskan dosa dan akan menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, pohonlah ampun daripada Tuhan kamu. Sesungguhnya adalah Dia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Dia akan menghantarkan hujan yang lebat mencurah-curah kepada kamu. Dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-anak. Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai. Muslimin yang dirahmati sekalian, datang seorang lelaki kepada Al-Hasan Al-Basri mengadu kepadanya bahawasanya ia mempunyai tanah yang tidak subur. Maka kata Hasan Al-Basri kepadanya sebagai nasihat kepadanya, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan tanah kamu. Datang pula seorang lelaki lain kepada Al-Hasan Al-Basri meminta panduan daripadanya bahawa ia seorang yang miskin, yang papa kedana. Bagaimana caranya untuk ia mendapatkan harta? Maka kata Al-Hasan Al-Basri, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Datang lelaki yang ketiga, maka ia mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri, ia tidak ada anak dan keturunan. Apakah panduan dan cara untuk mendapatkan anak? Maka jawab Al-Hasan Al-Basri, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Maka ditanya kepada Al-Hasan Al-Basri, kenapa jawapannya hanya satu? Sedangkan ia diminta dengan 3 soalan yang berbeza. Tetapi jawapannya hanya satu, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab Syekh Al-Hasan Al-Basri, itu bukan pendapatku. Itu bukan pendapatku, ia merupakan satu panduan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Muslimin yang dirahmati sekalian, yang ketiga ialah kita selalu menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menderma dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kunci membuka limpahan rezeki. Ramai manusia takut berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala kerana bimbangkan kefakiran dan kekeringan harta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sabah ayat 39 menyebut janji gantiannya bagi setiap infak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia jugalah yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, dan Dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Muslimin yang dirahmati sekalian, yang keempat di antara pedoman panduan Al-Quran untuk memurahkan rezeki ialah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita telah memerangkap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan rezeki itu tidak akan lari daripada kita dengan perangkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu juga kita memburu rezeki yang lain yang belum tiba. Setiap kali rezeki masuk kepada kita, kita perangkap dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu tidak akan lari daripada kita. Sebagaimana kata Imam Al-Biqai, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim, maksudnya. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan kutambahi nikmatku kepada kamu. Dan jika sekiranya kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Muslimin yang dirahmati sekalian, yang kelima di antara panduan Al-Quran untuk menarik rezeki Allah Subhanahu wa taala ialah sentiasa berusaha dan bekerja. Telah menjadi peraturan Allah, sunnatullah, bahawa setiap musabab ada sebabnya. Sesiapa yang berusaha akan mendapat natijahnya. Sesiapa yang menanam akan mendapat hasilnya. Sesiapa yang berjalan di landasan akan sampai ke penghujungnya. Islam menggalakkan manusia bekerja dan berusaha, bersikap produktif serta menjauhi sifat malas, lesu, lembab dan menganggur. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kemudian setelah selesai melakukan solat Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, serta ingatlah akan banyak-banyak, ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, supaya kamu berjaya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Muslimin yang dirahmati sekalian, berapa banyak pun usaha untuk kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi perhitungannya. Yang menjadi perhitungannya ialah pastikan dalam kita mengejar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mencari rezeki perlu berniat di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa ia bekerja untuk memenuhi keperluan agamanya, untuk memenuhi keperluan ahli keluarganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang dia usahakan. Jika sekiranya rezekinya itu lebih dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, infaklah rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua bidang yang kita ceburi, sama ada kita bekerja dengan pihak kerajaan atau swasta, ataupun kita bekerja sendiri sebagai peniaga, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh, pastikan apa yang kita cari, sumber rezeki yang nak masuk dalam poket kita, masuk dalam mulut kita, terus dalam perut kita, itu merupakan sumber yang halal, bukan sumber yang haram. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun ma yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, akan datang kepada umatku satu masa, satu zaman, di mana waktu itu seorang manusia sudah tidak peduli apa yang dia ambil menjadi sumber rezekinya, sama ada ia adalah halal ataupun ia adalah haram. Inilah yang akan berlaku pada umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita umat akhir zaman ini tidak termasuk dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sebab apabila kita mencari rezeki ikut suka nafsu kita, hati kita, maka kita kebanyakannya akan mencari rezeki yang haram. Dan apabila kita terlibat dengan rezeki yang haram, maka kita akan ada masalah dengan manusia, dan kita akan ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembali kita bukan tempat yang baik. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad fi musnadih, dalam kitab musnadnya. Sabda Nabi yang bermaksud, setiap daging yang tumbuh
daripada sumber makanan yang haram, yang dibeli daripada hasil rezeki yang haram itu, maka tempat duduknya yang lebih baik baginya ialah neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'udzubillahi min zalik. Oleh kerana itu, pastikan apa yang kita cari merupakan rezeki yang halal, sebab mencari yang halal merupakan satu kefarduan kepada umat Islam. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu merupakan satu kefarduan ke atas setiap muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 114. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan makanlah kamu daripada apa-apa yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal lagi baik, dan bersyukurlah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu jika sekiranya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munkizi min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal imani wal huda wa ala alihi wa ashabihi allazina hum qudwatuna ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارئة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وwali ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah
ibni Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil ibadi ya arhamar rahimin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.